Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang saya hormati seluruh ahli jawatankuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana anugerah nikmat keimanan, kesihatan dan ruang masa untuk sama-sama kita berada di rumah Allah pada waktu-waktu yang sebegini. Alhamdulillah. Dan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga wabak Covid ini diangkat secepat mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji kita dalam tempoh setahun lebih agar kita terus bersabar dan berikhtiar untuk mengatasi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi musibah ini suatu ujian kan. Jadi ujian ini dapat kita bagi pada tiga lah. Satu, untuk meningkatkan keimanan kita. Dengan ada ujian, ada musibah, kita boleh sabar, iman kita makin meningkat, makin yakin itu kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mungkin ujian yang menimpa itu untuk dikifarat dosa kita. Dan sebab kita sabar, kita meyakini Allah Maha berkuasa, boleh terus meningkatkan ibadat kita walau diuji oleh Allah, maka dengan itu mungkin diampunkan dosa kita Allah. Yang paling takut yang ketiga, Allah uji kita, Allah cuba kita tetap tidak berubah, malah makin teruk dan makin jauh kita dengan Allah Subhanahu. Itu yang paling kita khawatir bila mana Allah uji. Jadi, tapi jangan minta untuk diuji. Takut kita tak mampu untuk menerima ujian daripada Allah Subhanahu. Jadi musibah ini Allah menguji semua kita agar terus istiqamah dalam amal soleh, ikut SOP ditetapkan. Moga-moga Allah menghindari kita semua daripada musibah yang besar ini. Satu dunia, tak apa sangka kan, satu dunia terkena musibah ini. Bukan Malaysia saja, semua kan. Artinya suatu ujian yang cukup besar, hanya virus saja. Itu pun sukar untuk diatasi oleh manusia. Itulah hebatnya kuasa dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sekelip mata Allah boleh menguji setiap manusia itu. Kita doakanlah dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Moga-moga wabak ini terus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita leka dan jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis, kalau sempat kita baca dua hadis pagi ini. Sudah lama kita tak berkesempatan untuk jumpa. Kita syukurlah diberi ruang untuk solat dalam ruang yang bilangan yang lebih ramai ya. Kalau surah ni berapa Haji Syarif? 200 kan? Lebih kan? Okey. Surah tidak Jumaat 150 kan? Untuk Ramadan 100 lelaki, 50 perempuan. Ahlu sunnah tu boleh lama ruang solat dengan luar kiri kanan 120. Bawah tu 50 untuk perempuan. Jadi kalau penuh atas tu cukuplah. Ya. Bawah tu 50 untuk perempuan. Okey dah tu, alhamdulillah boleh sembahyang ramai-ramai di rumah Allah. Ya. Satu kesyukuran tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ujian kan. Tak dapat datang surau, tak dapat datang masjid kerana nak menjaga agar wabak ini makin menurun kan. Kita patuh dan kita takut demi untuk
untuk keselamatan kita bersama, insya-Allah. Walaupun pelbagai fitnah kan timbul pada pihak berkuasa yang melaksanakannya jaiz ya. Namun demikian kita terus ikut apa yang dikehendaki ya. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanniyanna ahadukumul mauta li dararin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khayran li. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah sekali-kali salah seorang daripada kamu bercita-cita untuk mati disebabkan kerana musibah yang menimpanya. Tetapi sekiranya dia terpaksa juga berbuat demikian, maka ucapkanlah, berdoalah dengan doa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairun li. Ya Allah, hidupkanlah aku selagi hidup ini lebih baik bagi aku. Wa tawaffani, matikanlah aku idza kanatil wafatu khairun li, jika kematian itu lebih baik bagi aku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tajuk ini kita boleh buat tajuk larangan untuk bercita-cita mati. Jangan doa untuk kita mati cepat kan. Jadi hadis melarang kita untuk jangan doa kita mati cepat disebabkan musibah, disebabkan bencana macam sekarang atau sebagainya. Terlampau miskin ke, terlampau sakit ke, terlampau takut ke, sama minta nak mati cepat. Nak minta juga Nabi ajar doa tadi. Allahumma ahyina, ya Allah hidupkanlah aku, ma kanatil hayatu, jika hidup itu khairan li, lebih baik aku. Wa tawaffani, matilah aku, idza kanatil wafatu khairul li, jika mati itu lebih baik bagi. Itu makna pilihan itu pada Allah, bukan pada kita. Kehendak itu pada Allah, bukan pada kita. Mana kita serahkan pada Allah. Kalau mati lebih baik, baik mati. Kalau hidup lebih baik, baik hidup. Siapa menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita minta mati cepat disebabkan terlampau sakit, terlampau susah, wabak Covid macam ni ke, minta nak mati cepat. Tak mampu berdepan dengan ujian ini. Itu bukan caranya menurut pandangan ajaran Islam. Sebab apa? Orang kan banyak buruk bila kita minta mati. Satu, untuk mati cepat berarti orang itu tak redha dengan musibah yang menimpanya. Sedangkan kita disuruh untuk bersabar atas segala ujian tadi. Jadi minta macam seolah-olah kita tak redha dengan ujian, dengan musibah yang berat. Sekarang ujian itu, musibah itu untuk menguji kita. Kuat tak kuat kita dalam konteks hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lazimnya bila kita diuji, kalau iman kita kuat, lazimnya kita banyak doa kepada Allah, lazimnya. Tapi kalau iman kita tak kuat, itu timbul feras, kecewa untuk hidup. Puncanya keimanan kita kepada Allah. Jadi hidup kita selama ini menentukan di saat kita diuji apakah keadaan kita. Jadi kita perlu pertingkatkan keimanan kita agar walau apapun ujian, jika Allah menguji kita, kita mampu untuk bersabar. Tidak sampai berkat untuk mati cepat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, buruknya sifat minta mati cepat ini menandakan kita ini orang yang putus asa, kecewa dalam hidup. Maknanya, sedangkan Allah nak kita pandang ke depan itu dalam konteks yang positif, dalam konteks yang harapan kita serah kepada Allah. Itulah maknanya ada ikhtiar, ada usaha bagi kita mengharapkan yang baik daripada
Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan hidayah, dengan kehendak Allah, maka Allah bagi lebih baik dengan sebab Allah memuji. Allah uji kita, Allah nak ganti mungkin lebih baik daripada apa yang berlaku pada hari ini. Itu mungkin yang kedua. Jangan nampak kita putus asa bila ada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin dalam hal ini kita kena daftar apa dia? Vaksin dah tahu? Daftar dalam Maya Sejahtera ke apa-apa untuk kita divaksinkan. Artinya itu suatu daripada ikhtiar kita. Apa yang berlaku kita ikhtiar. Bukan kita putus asa, tak payahlah. Nak mati-matilah kan. Maknanya kita dah putus asa. Jadi ikhtiar setakat yang kita mampu buat. Jadi yang belum daftar, sama-sama kita dah daftar kan. Macam KRT kota tangga kan diminta untuk senaraikan tiap-tiap hari. Siapa yang dah daftar, siapa dah daftar KRT dia minta nak report pada jabatan. Di mana itu pemerkasaan komuniti. Peranan komuniti, peranan kita untuk pastikan semua boleh daftar. Yang susah nak guna handphone, mungkin daftar cara manual kan. Sebab saya tanya Dr. Rawi di Balai Pengurusi Surau tu. Kata kenapa bila jadualkan kena pergi sekian-sekian hari bulan waktu, kena pergi cepat. Dia tahu kena pergi cepat Ustaz. Bila buka vaksin tu, kalau lama buka dia rosak. Dia bagi time ke 10, dia bagi time tu. Sebab dia dah buka vaksin tu untuk kita. Kalau tak pakai tu, boleh rosak vaksin tu. Maknanya kena ganti orang lain cepat-cepat. Ganti orang lain pada masa sama. Maknanya rugilah. Bila dah buka, orang yang patut jadual tak datang, tak ada ganti, benda tu kan rosak. Maknanya front liner tu kerja dia beratlah. Penat kan? Jadi kita ni jadualkan seboleh mungkin untuk hadir pada masa yang ditetapkan. Kenapa? Itu satu ikhtiar kita untuk melawan ujian ini agar Allah mudahkan segala urusan kita itu. Itu yang kedua. Jadi buruknya minta mati cepat, tanda kita putus asa dengan ujian Allah. Yang ketiga, minta mati cepat itu kata ulama, apa buruknya, negatifnya? Menandakan kejahilan kita dalam urusan-urusan kehidupan yang berkait dengan agama ini. Sedangkan ujian itu, penderitaan itu lepas mati itu lebih teruk. Minta mati cepat, tapi amalannya tak ke mana. Bila dah mati, tak boleh ghostan, tak boleh nak undur balik. Dalam surah Sejadah kan ayat 12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang berdosa, walau tara, orang dah kamu tengok idzil mujrimun nakisu, tunduk ru'usihim, kepala mereka, inda rabbi, depan Allah, malu, tunduk malu, doa Rabbana absarna wa sami'. Aku yakin, aku tengok sekarang, aku dengar dulu Nabi dah cerita, Quran ada cerita, buat baik masuk syurga, buat jahat masuk neraka. Sekarang minta balik, farji'na ya Allah, hantar balik atas dunia. Nak apa? Nak amal salih, nak buat amal soleh. Inna muqinun. Sekarang aku yakin apa Nabi cerita dulu. Waktu itu tidak boleh kita undur balik ke belakang. Nak undur bila? Waktu masih ada nyawa, ada ruang, ada peluang, ada kesempatan untuk beramal saleh di sisi Allah. Jangan sampai Allah sebut ayat yang ke-12 itu. Kenapa? Kerana menyesal, tak sempat nak buat amal. Jadi minta mati cepat, rugilah. Rugi dari segi peluang untuk buat amal saleh. Sedangkan azab di sana lebih dahsyat berbanding ujian di atas kehidupan dunia. Itu tiga perbahasan menunjukkan kenapa
kita dilarang untuk minta mati cepat di sisi Allah. Kita minta, Allah pilih. Kalau mati tu baik, mati. Kalau hidup tu baik, hidupkan aku. Bukan minta matilah aku ni cepat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bercakap sebab kita sihat, okeylah. Bila kita sakit belum pasti lagi kan. Na'udzubillah kan. Kita minta jauh lah. Allah uji kita dengan sakit. Kemungkinan kalau kita lemah semangat, lemah kekuatan sampai ke peringkat mungkin minta mati cepat, tak tahan dah sakitnya. Ya Allah, baik matilah sakitnya. Sebab itulah jangan minta untuk diuji walau sedikit sekalipun. Takut kita tak mampu untuk menghadapi ujian daripada Allah. Baik kita sihat berbanding kita sakit. Sihat itu ada peluang untuk buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah, marilah kita sama-sama hari ini berdoa kepada Allah agar Allah beri kita kehidupan yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang lain, ada nampak pertentangan dengan hadis ini yang berbunyi, la yaqul ahadukum, jangan hendaklah salah seorang daripada kamu berdoa, Allahumma firli in syi'ta, ya Allah ampunlah dosa-dosaku jika kau mahu. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah kasihanilah aku jika engkau mahu. Walakin liya'zamal mas'alah, tapi adalah dia memohon dengan azam yang putus. Dia ada macam tu Nabi ajar. Ya Allah ampun dosalah kalau menak, ya Allah kasihanilah aku kalau kamu nak, ya Allah. Nabi kata jangan minta macam tu. Sebab apa? Kita minta kepada Allah bila doa, kita raja harap Allah terima. Ni macam kita perah dah doa. Ya Allah ampunlah kalau benar, ya Allah sayanglah aku benar. Kita, ya Allah sayangilah aku, ampunlah dosaku. Kita harap Allah ampun dosa kita. Kalau mati tadi lain kan? Ni doa buat doa minta ampun dosa, ya Allah ampunlah dosa aku. Bila kita berdoa, kita harapkan sangat-sangat Allah minta ampun. Kita harap sangat-sangat Allah sayang kita. Itulah pergantungan kita kepada Allah. Kalau macam tadi kita doa, macam kita furah jugalah. Ampunlah kalau munak, ya Allah sayanglah munak. Jadi kita sayanglah, ampunlah. Kita harap, kita doa, kita berterusan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nak yang buruk dalam hidup ini berlaku kepada kita. Itu bila kita berdoa dalam persoalan, kita minta diampunkan dosa kita, diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan seorang hamba, maghfirah, keampunan segala dosa kita. Yang kedua, rahmat daripada Allah dalam hidup kita. Itu kita mohon kepada, bukan kita pilih beri kepada Allah. Jadi kita harapkan Allah terima. Sebab Allah Maha Pengampun, Maha itu keyakinan yang mesti. Jadi bila doa kena yakin Allah terima. Kena harap Allah terima. Bukan doa tak terima dah. Patut main-main dah. Tangan tak bawah, tak angkat pun kan. Sama-sama tengok handphone, main-main kan. WhatsApp sebelah, doa sebelah. Jadi macam mana Allah nak terima? Kalau depan raja dah, main handphone separuh, cakap separuh. Apa jadi? Marah raja dah. Ni depan Allah pun nampak tak bersungguh. Nak minta ampun dosa. Tapi cara minta tu macam nak tak nak je. Allah nak ampun. Tapi kita pula tak macam nak minta Allah ampun. Jadi bila minta kepada Allah itu, mesti ada kesungguhan. Itu namanya ikhtiar kita dengan Allah. Jadi yakin Allah pasti terima kalau kita minta dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada dua kes dalam ayat Quran. Macam minta mati, tapi sebenarnya bukan minta mati. Kes pertama ialah ucapan Siti Maryam
bonda kepada Nabi Allah Isa AS. Ayat yang berbunyi dalam surah Maryam 23. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. Maka rasa sakit yang akan melahirkan anak memaksa bersandar kat pokok, pada pangkal pokok kurma Maryam. Dan dia berkata, aduhai, alangkah baiknya kalau aku mati mitu qabla, sebelum ini, ya Allah. Kenapa? Wa kuntu nasyan mansiya, dan aku menjadi orang tidak berarti, lagi dilupakan. Kenapa? Sebab Maryam minta macam tu, keinginan dia nak mati. Macam baik matilah, semua apa? Mengandung tanpa bapa, mengandung tapi tak ada suami. Dia khawatir takut timbul fitnah. Itu aduan Maryam kepada Allah, sedihnya. Tapi Allah tentukan Maryam yang mampu mengharungi ujian ini. Boleh mengandung, boleh ada di masyarakat walaupun tidak ada suami. Macam-macam orang boleh kata. Tapi itulah aduan dia kepada Allah. Dia khawatir, takut-takut dengan sebab dia lahir anak ni macam-macam. Tapi ya, dia meyakini Allah Maha Pengasih. Itu sebagai manusia timbul fitrah yang seperti itu. Bila dia uji yang ujian betul. Allah nak bagi dia kekuatan. Dia khawatir juga. Orang tak apa? Takut-takut dengan sebab mengandung macam ni, takut-takut rosak apa yang nak sampaikan tentang ajaran Islam kan. Artinya takut orang tak percaya lagi. Itu khawatir Siti Maryam. Itu sebagai manusia. Itu satu hal kan. Kadang-kadang terdetak, ya Allah, nanti tu begitulah keadaannya. Tidak bercanggah dengan hadis tadi. Bukan minta mati cepat. Kekhawatiran dia, kerisauan ni, takut sebab ini timbul fitnah dan seumpamanya. Itu sayangnya Siti Maryam kepada ajaran Islam agar terus berkembang. Jangan isu ini menjadi fitnah untuk orang tidak menerima Islam. Tapi dia meyakini juga ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, macam minta mati dalam Al-Quran. Tapi bukan minta mati. Ini kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kalau rujuk dalam Al-Quran, surah Yusuf ayat 101. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nabi Allah Yusuf maksudnya, ya Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepada aku sebahagian kerajaan, memerintah kan Nabi Yusuf, menteri keuangan di Mesir, dan telah mengajar kepadaku boleh takbir mimpi. Boleh takbir kalau mimpi itu, boleh cerita apa hikmat sebab mimpi itu yang berlaku di bumi ini. Engkaulah pelindungku dan hidup dunia dan akhirat. Wafatkanlah aku. Tawaffani musliman, matilah aku dalam keadaan musliman. Wa alhiqni bis salihin, gabungkanlah aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Ikut ayat ni macam minta mati kan. Tawaffani musliman, ya Allah, mati aku dalam keadaan muslim, golongkan aku bersama orang-orang yang saleh. Kata Imam Qatadah dalam isu ini, tidak ada seorang pun Rasul sebenarnya, atau bukan Rasul, bercita-cita untuk mati, kecuali Nabi Allah Yusuf alaihissalam minta macam ni, tawaffani musliman. Kenapa? Kerana dia rasa macam semua nikmat Allah tu dapat semua dah. Kuasa dapat, kedudukan dapat, orang puji dapat, harta dapat. Jadi nikmat dunia itu bagi Yusuf dapat semua.
Dah dapat semua, baik mati dah. Tapi musliman. Namun ulama menguraikan kata qadana, bukan minta mati. Itu bermakna rindunya Nabi Yusuf nak jumpa kekasih. Siapa kasih dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang orang baik ni nak cepat-cepat jumpa siapa? Jumpa Allah. Itu keadaan orang yang baik. Jadi ayat tadi menunjukkan kerinduan, keseronokan Nabi Allah Yusuf untuk bertemu dengan Allah. Sebab dekat sangat dalam konteks amalan dia dengan Allah. Bukan dalam arti kata dia nak minta mati cepat. Makna zahirnya macam minta nak mati cepat. Tapi sebalik ulama kata minta untuk jumpa Allah, rindu nak jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terbaik dia kita ni dapat tengok Allah secara fizikal kan. Kecuali Nabi kita Muhammad saja di hari Isra dan Mi'raj. Artinya itu kerinduan seorang yang cukup rapat hubungan dengan Allah. Begitulah kita sepatutnya. Kita pun nak jumpa Allah. Kenapa? Sebab rindu. Tapi bukan kita minta mati. Dengan syarat kita ada amal-amal soleh yang boleh membantu kita untuk hidup di akhirat dalam keadaan yang baik dan dapat nikmat yang sebaik-baik di sisi Allah. Itulah perbahasan para ulama tentang hadis yang kita baca ini, menandakan bahawa kesimpulannya nombor satu, jangan minta nak mati. Itu menandakan kita putus asa, kita tak sabar menerima ujian daripada Allah, dan kita tak faham bahawa hidup lepas mati itu lebih teruk. Nanti kita menyesal. Tapi minta, kita serah kepada Allah. Kalau mati itu baik atau kalau hidup lebih baik, itu siapa menentukan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam bab doa tadi, bila kita doa sesuatu, jangan serah, kita harap. Harap Allah terima. Sebab Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jangan minta doa macam cara mati tadi. Jadi minta harap Allah akan terima. Kita meyakini Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Itu hadis yang pertama yang boleh kita fahami. Hadis kedua sedikit je ya. Hadis kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, rawahu Tirmizi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kebagusan, kebaikan, keislaman seseorang ialah dia meninggalkan perkara yang sia-sia dalam dirinya. Antara tanda ada ini, baiknya, sempurnanya Islam seseorang ialah meninggalkan benda walaupun sifatnya sia-sia. Tinggalkan segala amalan yang bersifat sia-sia. Itu tanda Islam kita itu dan kehidupannya baik. Kata hukama mengatakan bahawa sesuatu tu, benda tu ada 4 perkara. 4 benda. Nombor 1, melakukan sesuatu yang bermanfaat hidup ni. Buat benda-benda yang ada bermanfaat. Yang kedua, hadis tadi, meninggalkan sesuatu yang tak berguna, dia sia-sia. Yang ketiga, meninggalkan perkara yang berguna. Salah tu. Yang keempat, melakukan perkara yang tidak berguna. Jadi kena pilih 2 daripada 4. 1, buat benda yang nak buat apa tu ada manfaat, ada kebaikan. Yang kedua, tinggal benda yang tak berguna. Jangan nombor 3, tinggal benda yang berguna. Bulan Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Minta sampai bulan Ramadan. Sampai bulan Ramadan, tarawih pun tak buat. Doa pun tak, sedekah pun tak buat. Nak sampai Ramadan, sampai masa, tak buat. Dululah, kenapa tutup masjid ni? Buka masjid, tak sampai juga.
Maknanya kita minta itu nak buat benda yang berguna dan nak tinggal benda yang tak berguna, sia-sia. Saya lama-lama tak naklah. Kenapa? Banyak dosa kan. Buang benda faedah tak apa kan. Tak apa kan. Tinggal kan. Maknanya hidup kita itu nak buat dua benda. Satu, benda yang baik-baik. Yang kedua, nak tinggal benda yang sia-sia tak berguna. Kalau begitulah hidup kita, insya-Allah kita ada tujuan, ada matlamat. Tapi kita dia kena fikir, panjang lagi umur kita ni. Sempat lagi tak buat. Kalau duduk situ, sampai bila pun tak berubah kan. Sedangkan mati itu bila masa kan. Guru kita Ustaz Dr. Syahbudin kan, pergi cepat je, sihat-sihat je pergi kan, malam meninggal, ya Allah. Jadi kita begitulah, maknanya kita nak ada amal. Macam soal jadi mati itu serah pada bila masa boleh berlaku. Hidup ni buat benda yang baik. Dan orang yang berakal, kata Nabi juga dan hadis yang lain, orang berakal jangan berusaha hidup ini melainkan 3 benda. Orang ada akal, hidup ni usaha 3 benda je. Satu, fikir bekal untuk akhirat. Satu, fikir bekal aku tak cukup lagi ni. Nombor 2, bekerja untuk hidup atas dunia. Kena kerja sebab nak cari makan rezeki. Kalau tak kerja, Ustaz, Nabi larang minta sedekah kan? Bekerja, usaha juga. Nombor 3, berlazat-lazat dengan benda yang tidak haram. Nak apa? Benda yang tidak haram. Jadi, kalau ada 3 perkara ini, insya-Allah hidup kita ada tujuan. Yang salahnya, bekal akhirat tak fikir. Bekal dunia, fikir sangat. Sedangkan nak tinggal kan. Kena fikir juga, tapi jangan keterlaluan sampai tinggal. Sebab tu kena ada sifat zuhud. Zuhud maknanya dunia di tangan, bukan di hati. Kalau dia masuk hati, tamak lah. Dia 2 tamak. Satu, tamak cari ilmu. 2, tamak cari harta. Tamak cari ilmu tak apa, tak pernah cukup. Nak sekali. Tak apa, bersama amal soleh. Yang salah, tamak cari harta, sampai tadi lah lupa bekalan nak mati. Tapi cari harta kita menjadi alat untuk dekat dengan Allah. Okey, kan? Harta ada, dengan harta yang ada, bekalan akhirat dapat juga. Macam sahabat-sahabat besar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, harta kaya semua tu, milioner semua. Tapi harta tak menghalang dia untuk buat amal. Dengan harta dia boleh keluar zakat, dia boleh sedekah, dia boleh wakaf, dia boleh infak kan, dengan harta dia. Jadi kita begitulah. Jadi yang kedua, atas dunia kena bekerja. Sedangkan kudrat kita ada untuk kita boleh hidup. Tidak menjadi fitnah kepada Islam yang baik ini. Kenapa? Lama peminta suka kan. Mana? Sedangkan kudrat dia ada, masa dia ada, pemikiran dia ada, tenaga dia ada, usaha setakat mampu kan. Dan ketiga, kalau buat apa-apa baik pun benda yang tidak haram. Jangan berlalu-lazat dengan benda yang diharamkan. Tiada gunanya kita berdosa. Hati kita pun menjadi gelap dengan sebab benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam konteks hadis tadi dihuraikan bahawa tinggal benda sia-sia antaranya yang dikhususkan ialah tinggal bercakap yang sia-sia. Mana tinggal kalau bercakap itu mensia-siakan kita. Cakap yang melarakan kita. Kaedah Nabi ajar, rahimallahu amra'an qala khairan faghanima aw sakata fasalima, kata Nabi. Semoga Allah mencuri rahmat pada seorang cakap apa? Khairan. Cakap benda baik. Kata tak bercakap, au sakata, baik duduk diam. Fasalima, kamu akan selamat. Nabi ajar kita pilih. Nak bercakap, keluar kat mulut benda yang baik. Kalau tak ada keluar baik kamu diam. Itu kaedah yang Nabi ajar kepada kita agar lidah kita ini
dapat dijaga dan berbuat benda yang, bercakap benda yang sia. Sebab apa? Lidah ini kalau cakap benda baik boleh mengalahkan syaitan. Kalau keluar benda jahat, itulah senada dengan syaitan. Wakhzin, kata Nabi, lisanaka illa min khairin. Simpanlah lidah kamu kecuali terhadap khair yang baik-baik. Fa innaka bidzalika tughlibus syaitan. Kerana sungguh engkau dengan cakap benda baik itu tughlib, boleh mengalahkan syaitan. Syaitan suka sangat kita cakap benda yang elok, ngompak, kata wudu, fitnah, tuduh menuduh. Itu kehendak syaitan. Lagi cakap, lagi suka. Kita pun orang puji, lagi naik, lagi sedap. Jadi sedangkan itu adalah cara yang tidak sepatutnya. Jadi kita sama-sama, kalau saya silap dalam bab cakapan, tegur kan. Jadi kita sama tegur menegur, nasihat agar yang kita bercakap itu benda yang mendatangkan kebaikan. InsyaAllah. Kalau begitulah, InsyaAllah hidup kita selamat. Jadi cakap ini menyakitkan hati orang. Dia orang simpan lama. Kalau luka pukul, hilang paru, habis lah. Cakap itu boleh simpan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Geramnya, ya Allah. Sepatah je. Sebab tu jangan buat macam tu. Sebab itulah boleh merosakkan hubungan silaturahim. Puncanya pertuturan kita, percakapan kita yang sia-sia, yang tidak berguna, yang boleh mengguris, yang boleh menghalang, memutuskan silaturahim dengan jiran kita, dengan masyarakat kita, dengan kawan kita. Inilah yang sepatutnya berpedoman daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, dalam nasihat kita dan saya sendiri, satu, bercakap fikir dulu. Baik ke tak baik? Tak baik, baik duk dia. Macam juga tangan WhatsApp dah. Nak share ke tak share? Share ke tak share? Orang hantar, jangan bawa cepat, tapis dulu cik. Kalau share fitnah ni, tutup. Delete lah. Delete. Sampai delete. Tak share lah. Ni tak semok dulu. Jenis dapat share. Betul ke tak betul? Nombor 2. Dia kata share. Nampak sedap, share tadi kan. Jangan. Takut ganti mulut tadi kan. Tangan ganti mulut. Jadi bila tersebar semua, fitnah sedangkan. Macam mana nak buat tu? Itulah. Perak. Jadi sekarang ni zaman teknologi ke, di hujung jari, sama-sama kita jaga. Nak share dalam Facebook ke, Instagram ke, macam-macam platform yang ada kan. Jangan, yang boleh menimbulkan permusuhan sesama kita. Itu benda yang sia-sia. Apa kita dapat? Bergaduh, masa muka, bertekak, rugilah. Rugi. Sedang kita nak untuk sama-sama kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Yang kedua, kita cuba ikhtiar cakap yang baik-baik, sebab itu sebenarnya boleh mengalahkan kehendak syaitan. Kalau tidak, itulah sebenarnya matlamat syaitan untuk merosakkan kita dengan sebab tutur kata kita dan percakapan kita. Kita seronok sebab orang puji, walaupun teruk, tapi itulah kehendak syaitan. Kita sudah mengikut langkah-langkah syaitan. Kalau begitulah, kesudahan kita mungkin ke tempat yang tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi saya berhenti setakat itu. Kita faham 2 buah hadis pagi ini. Pertama, jangan minta untuk mati cepat. Kita pilih kepada Allah. Kalau hidup tu baik, kan, apa? Kalau mati tu baik, serahlah kepada Allah. Yang kedua, nak bercakap, nak buat, fikir dulu, jangan benda yang sia-sia dan melarakan kita. InsyaAllah, semoga 2 panduan ini membantu kita dan saya sendiri agar hidup kita dalam batasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik daripada Allah, yang buruk ada kelemahan saya sendiri.
Saya mohon maaf atas segala silap dan tutur kata tadi. Mudah-mudahan Allah berkati. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, kan. Bila sampai Ramadan kita doa agar kita masih sihat lagi, masih ada tenaga lagi untuk melipat gandakan amal kita di bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi sekitar 10 hari lagi dah, lebih kurang lah. Selasa, Rabu, Minggu, sekali lagi tu kita mula berpuasa. Moga-moga kita dapat buat segala yang Allah kendaki sepanjang Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Jika sampai ke Ramadan, itu semua kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب.